A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, apa khabar semua? Nama saya GK, storyteller yang akan menceritakan kepada korang kisah-kisah seram, suspense dan juga misteri untuk hiburan santai korang semua. Firstly, terima kasih pada korang kerana masih sudi nak dengarkan cerita-cerita yang saya sampaikan. Saya doakan agar semua penonton yang menonton dekat video Galeri Kasyaf Channel ni diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Alright, jadi sebelum saya nak mulakan cerita, macam biasa nak minta jasa korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni. Jangan lupa juga untuk tekan on notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang terbaru dari channel ni. Jadi pada sesiapa juga yang berminat nak share kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp atau email pada ruangan description yang dah saya sediakan dekat bawah video ni. Tak nak panjang cerita, sebelum saya nak mulakan cerita, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. Tolong! 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 Jerit Daniel kesakitan. Sambil tu, Daniel cuba capai sebatang kayu dan menghentak monyet tu dengan sekuat hati. Setelah tu, dia terus memapah Ruzain untuk kembali ke surau. Ustaz! Ustaz! Tolong! Tolong! Jerit Daniel sambil dikejar oleh sekumpulan monyet. Mereka semua yang dengar jeritan Daniel terus menjenguk keluar. Apa pula ni? Monyet? Waktu tu Zack yang nampak terus macam keheranan, mengetahui bahawa haiwan kan takut akan api. Ikram terus mencapai lampu pelita yang ada dekat situ dan melontar ke arah kumpulan monyet tu. Dan api mula marak dan haiwan tu terus lari berkeliaran. Lega. Thank you Ikram, thank you, kata Daniel sambil membaringkan Ruzain. Kamu berdua ni ke mana? Ustaz dah cakap kan, jangan keluar, marah Ustaz Arun. Tak macam sifat dia yang lembut sebelum ni. Ikram dan Umairah agak terkejut bila nampak reaksi Ustaz tu. Saya minta maaf, tapi kami Daniel yang masih kepenatan tu cuba menenangkan diri dia. Dia dah kehilangan banyak darah. Ustaz, kita kena keluar dari sini Ustaz, kata Zack sambil tu dia cuba menghentikan pendarahan Ruzain. Tapi walau macam mana pun, Ustaz Harun tetap berkeras nak tinggal juga dekat situ dan masih menyatakan bahawa semuanya di bawah kawalan. Di bawah kawalan kepala otak kau, Julia kena rasuk, Ruzain ni pula kena serang dengan monyet yang menyeramkan tu. Bawalah kami keluar dari sini, tolonglah, tengking Daniel pula waktu tu. Setelah beberapa ketika, akhirnya Ustaz Harun mengalah dan berkata, baiklah, ada pekan orang asli yang jaraknya 1 km dari sini. Kita akan hantar Ruzain ke klinik untuk dapatkan rawatan. Dan waktu tu bila dengar yang lain-lain bersetuju dengan rancangan Ustaz Harun ni. Walau macam mana pun, ketika Ustaz Harun cuba nak cari kunci van, dia perasan kunci van tu dah hilang. Ustaz, jangan main-main lah, Ruzain ni cedera parah tahu tak, kata Daniel yang masih risaukan akan kesihatan kawannya tu. Iya, saya tahu, tapi kunci tu tak ada. Saya pasti saya letak dekat sini tadi, kata Ustaz Arun. Pada masa yang sama, Umairah mendapati Julia pun dah tak ada dan terdapat ada lubang besar dekat dinding kayu surau tu. Ustaz, Julia dah hilang. Dia dah hilang Ustaz, panggil Umairah kepada mereka semua dekat situ. Menjangkakan sebenarnya mungkin Julia ni dah melarikan diri melalui lubang tu sambil bawa kunci van. Ustaz Harun tak tunggu-tunggu lagi mengarahkan mereka semua untuk cari Julia yang berkemungkinan berada di dalam hutan. Jangan harap aku nak pergi balik. Mana tahu monyet-monyet tu ada lagi dekat situ,
kata Daniel yang masih lagi trauma lepas apa yang menimpa kepada dia dan rakannya tadi. Tak ada pilihan lain, Ikram dan Z bersama Umairah dan Ustaz Harun berpecah untuk mencari Julia. Sementara Ustaz Harun guna lampu suluh kepunyaan dia. Ikram dan Z terpaksa menggunakan lampu pelita. Sementara melalui hutan yang agak tebal tu, Ikram terus menjerit dan memanggil nama Julia. Julia! Julia! Wey! Weh, kalau kau menjerit kuat-kuat macam tu, mungkin monyet tadi dengar kot. Nanti dia serang kita pula. Tak pun mungkin ada haiwan yang lagi buas, macam harimau. Marah Z ketakutan. Ikram bila dengar tergelak sedikit sebab nampak membernya ni alah lemah apa-apanya. Ingatkan gangster sangat mula-mula tadi masa jumpa. Yelah, tubuhnya pun agak sasa. Rupa-rupanya takut. Ah, kau ni, kalau kau takut macam tu, lagilah syaitan suka. Lagilah syaitan nak kacau kau, kata Ikram dengan nada sedikit gurau. Ah, diamlah. Kau tu pun sama juga. Mesti. Belum sempat Z nak menghabiskan ayat dia, tiba-tiba mereka terdengar bunyi semak bergoyang. Apa tu? Ikram menghalirkan pelitanya dekat semak di bahagian kiri mereka. Julia? Julia ke tu? Panggil Ikram perlahan. Z pula waktu tu terus terpaku ketakutan. Waktu tu mereka dengar macam ada bunyi semak dekat belakang mereka ni. Weh Julia, keluarlah. Aku tak main-main ni. Nanti nahas kau aku kerjakan, jerit Z yang mula hilang sabar. Jantung dia terus berdegup kencang. Pada masa tu mereka terdengar bunyi tapak kaki dekat belakang mereka ni. Dan bila Z toleh, rupa-rupanya memang betul Julia. Julia datang, terus serbu kat arah Z dan terus cekik Z ni. Waktu tu tengah kelang kabut betul-betul lah. Dan Ikram cuba membantu, namun dia ditolak oleh Julia. Sampailah dia terpelanting dekat sebatang pokok. Ah, sakit, jadi Ikram kesakitan. Julia terus berkata pada Z yang terkencing dek ketakutan yang amat sangat. Kau nak belasah aku tadi kan? Jantan penakut. Julia terus mengilai kuat dan dia kemudiannya menarik lidah Z dan potong dengan pisau yang digunakan untuk mencongkil mata yang sebelum ni. Mulut kurang ajar. Aku bawa kau ke neraka, jerit Julia lagi sebelum dia menggigit leher Z ni. Ikram yang ketakutan tu terus melarikan diri untuk minta bantuan Ustaz Harun. Sambil dia melarikan diri tu, dia terdengar suara garau mengilai-gilai. Dan disebabkan keadaan yang gelap dan hatinya dah tak tentu arah, Ikram berlari dan kemudian tersandung pada akar pokok sebelum terjatuh dekat dalam lubang kecil. Aduh, sakitnya. Apa ni? Ketika tu Ikram merasa kesakitan tu akibat terjatuh. Dan Ikram nampak tangan kat sebelahnya. Tangan? Bila dia capai pelitanya, dia tengok, dia mendapati lubang-lubang tu rupa-rupanya mayat-mayat yang telah hangus. Allahu Akbar. Ikram terus terkejut dan lari keluar dari lubang tu. Dia kemudiannya membersihkan tubuh dia yang terkena debu mayat-mayat tu. Pada masa yang sama, Julia yang dirasuk tu berjaya menjejaki Ikram. Ha, di situ kau, jantan celaka. Apa lagi, Ikram bila nampak Julia teruslah dia cabut lari. Dan waktu tu Ikram teringatkan sesuatu. Ingat Ikram, ingat, syaitan, iblis, jin, semua tu makhluk Allah. Kita tak perlu takut, kata seseorang dalam ingatan Ikram tu. Takut? Ya, aku takut sekarang ni. Aku lemah. Kenapa aku dulu? Kenapa aku takut? Ketika fikiran Ikram ni melayang-layang seketika, dia terjatuh lagi
dan Julia yang dirasuk tu terus datang menghampiri Ikram. Kau, Ikram, kau akan ikut aku ke neraka. Neraka Jahanam. Teriak Julia yang dirasuk tu sambil menghampiri Ikram. Saat Ikram terus terpaku kat situ, tiba-tiba Ustaz Harun dan Umairah tiba. Dan Ustaz Harun terus membacakan sesuatu seakan-akan ayat Al-Quran. Dan waktu tu bila Ustaz Harun membacakan ayat-ayat tu, tubuh Julia terus terbakar, merebak, satu badan dia terbakar habis. Kau ingat aku akan mati? Aku muncul lagi dan lagi. Aku akan sesatkan kau, madam. Jerit Julia dengan suara yang garau, sementara tubuh dia terbakar. Ikram dan Umairah terus terdiam dekat situ. Mana kan tak, gadis kat depan mereka ni terbakar hangus sebelum dia akhirnya rebah jatuh ke tanah. Ikram, Zack mana? Zack, mana Zack? Tanya Ustaz Harun. Tapi Ikram tak dapat nak jawab soalan tu. Namun Ustaz Harun memahami apa yang Ikram diam ke tu. Dia fahamlah maksudnya. Pada waktu tu Ikram terus memeriksa tubuh Julia yang hangus tu untuk mencari kunci van. Sayangnya memang betul ada, tapi kunci van tu pun dah hangus. Baguslah, kita terperangkap kat hutan ni, kata Ikram perlahan-lahan sambil lontar kunci tu dekat Ustaz Harun. Tak apa, kita akan bertahan dekat surau ni sampai pagi. Lepas tu kita akan jalan kaki pergi dekat pekan orang asli tu, kata Ustaz Harun sambil beredar dari situ bersama Umairah. Ketika Ikram nak ikut mereka, tiba-tiba dia terdengar suara Julia perlahan-lahan. Ikram, bilik air. Dan bila Ikram dengar je suara Julia tu cakap macam tu, terus Julia meninggal dunia. Ikram bila nampak tu terus terdiam kat situ. Dia macam tak boleh nak buat apa-apa. Allahu Akbar. Bilik air. Waktu terus berlalu selepas beberapa tragedi berlaku. Ruzain cedera parah, Zack dan Julia mati. Mereka juga cuba menghubungi orang lain menggunakan telefon, tapi dah tentulah tak disyarat dalam hutan yang agak tebal tu. Sementara Ustaz Harun meletakkan bekas berisi minyak tanah dekat satu sudut surau tu. Ikram bawa Daniel keluar secara senyap-senyap. Kau gila ke nak keluar? Nanti tak pasal-pasal kita pula kena rasuk, kata Daniel ketakutan. Ya, aku tahu, tapi ada beberapa benda aku nak beritahu kau. Benda yang aku perasan lepas kejadian sebelum ni, balas Ikram sebelum menyambung percakapannya kembali. Pertama, pasal ayat yang Ustaz Harun baca dekat aku tadi tu. Aku pasti itu bukan ayat Quran atau apa-apa ayat berkaitan dengan agama Islam. Serius lah? Macam mana kau yakin sangat? Tanya Daniel keheranan. Macam ni Daniel, aku sebenarnya bekas pelajar tahfiz dulu. Tapi walaupun aku ni dah lama tinggalkan Quran, tapi aku tetap yakin bahawa ayat yang Ustaz Harun baca tu bukan ayat Quran. Ikram akhirnya mendedahkan diri dia yang sebenar. Ya, dulu Ikram memang seorang pelajar tahfiz yang sangat taat pada agama serta mempunyai keluarga yang bahagia. Sampailah penceraian kedua ibu bapanya serta sikap ibunya yang dah berubah menyebabkan Ikram berubah menjadi tak percayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengar ni Daniel. Yang kedua pula, pasal bilik air. Macam ni, sebelum Julia mati, dia ada sebut dekat aku tadi pasal bilik air. Mungkin Ikram kemudiannya melihat bilik air terkunci yang ditemui oleh Daniel petang tadi. Dan Ikram kemudiannya mengambil tukul milik Ustaz Harun bersama lampu suluhnya. Menggunakan tukul itulah Ikram berjaya buka pintu bilik air itu. Itu, kata Daniel
lepas dia nampak lantai bilik air tu yang dibuat dengan papan kayu. "Weh, kenapa lantai bilik air ni macam ni?" kata Daniel. Ikram kemudiannya terus rasa-rasa kat bahagian lantai tu, lantai bilik air tu lah. Sambil tu dia berkata, "Daniel, kau pegang lampu ni kejap," kata Ikram sambil dia menyerahkan lampu pada Daniel. Dan dengan segala kekuatan yang Ikram ni ada, Ikram membuka separuh lantai bilik air tu. Dan rupa-rupanya mereka nampak ada satu laluan ke bawah tanah. Apa ni? Tak ada kesan debu. Maksudnya tempat ni dah ada orang masuk sebelum kita datang, kata Ikram. Dengan rasa berat hati, mereka cuba menuruni laluan tu menggunakan tangga yang memang ada sedia ada dekat dalam lubang tu. Dan sebaik saja mereka turun ke bawah, mereka melihat ada beberapa almari berisi buku serta beberapa tengkorak monyet kat situ. "Ikram, apa ni? Tempat pemujaan ke apa?" kata Daniel dekat belakang Ikram. Ikram waktu tu dia nampak ada satu lukisan seperti ritual dengan beberapa lilin dan buku. Aku rasa betul lah apa yang kau cakap tu, Daniel. Tempat ni tempat pemujaan. Tak, lebih tepat lagi, tempat menyeru syaitan, kata Ikram sambil dia ambil buku yang ada dekat situ. Dan kemudian dia menyelak beberapa helaian sebelum Ikram sambung berkata lagi, "Daniel, kau tengok ni. Semua tulisan dalam buku ni dalam bahasa Arab. Maksudnya, mari sini aku terangkan. Maksudnya dekat sini, celakalah kaum Adam, akan aku bawa mereka ke neraka," terang Ikram kepada Daniel. Dan kemudian Ikram berkata lagi, "Dekat sini semuanya ayat menyeru syaitan, Daniel. Azfaun. Yang ini bahasa Yunani." Ikram, kejap. Macam mana kau boleh faham ni?" hairan si Daniel ni. "Aku kan belajar bahasa benua Arab masa kat Tafi dulu, tapi ingatan aku macam sama-sama lah. Tapi aku still boleh faham," kata Ikram menjelaskan situasi tu. Dan kemudian Ikram menyelak lagi halaman yang terdapat ada gambar wanita bertanduk syaitan dengan matanya dicungkil. "Sini," dia kata, "Jampi nak menghentikan Azfaun ni. Jampi ni sama dengan ayat yang Ustaz Harun bacakan tadi." Daniel, aku dah tahu. Tempat di atas tu bukannya surau weh, tapi tempat atas kita duduk tadi tu, yang kita sembahyang tu, tempat Azfaun. Tempat Azfaun dikurung semula lepas tugas dia selesai. Dan Ustaz Harun tu, belum sempat Ikram menghabiskan ayat dia, mereka terdengar seseorang memasuki bilik tu. Ikram, ada orang datang. Buat sesuatu, Ikram," kata Daniel. Pada masa yang sama, lampu suluh terpadam seketika. Apabila lampunya bernyala semula, rupa-rupanya muncul Zack di hadapan mereka. Zack yang dirasuk tu terus menghentak kepala Daniel dengan kayu. Pam! Serta menendang Ikram sampai terpelanting ke almari. Zack cuba menyerang Ikram lagi, tapi dia ditahan oleh Daniel yang dah berlumuran darah dekat kepalanya. Pam! Zack campak Daniel ke atas lantai sambil dia mengeluarkan pisau milik Julia yang tadi cucuk mata tu. Laung Zack. Dia menikam perut Daniel beberapa kali sebelum Ikram ambil kayu dan hentak pula kepala Zack. Dan masa tu dia teringat akan ajaran ustaznya masa dia belajar dulu. "Ikram, ingat, syaitan takut akan bacaan Quran. Syaitan takut dengan azan. Jika iman kamu kuat, kamu boleh mengalahkan syaitan." Ikram bila dengar kata-kata dalam ingatannya tu,
dia cuba membaca ayat kursi, sambil tu dia ada baca juga beberapa ayat Quran. Walau macam mana pun, ketakutannya pada rakan dia yang dia rasuk tu, ataupun Z yang kena rasuk tu, menyebabkan Ikram tak dapat membacanya. Dan kemudian Z mendapatkan tangan Ikram dan terus mematahkannya. Pram! Dia Ikram kesakitan sebelum terjatuh. Pada waktu tu Daniel terlihat ada minyak tanah yang ada dekat bilik tu. Dia terus mencapainya dan simbah minyak tu kepada Z. "Matilah kau!" jerit Daniel sambil melontar pemeti api. Api terus menyambar ke tubuh Z dan bilik bawah tanah tu. Ikram cuba bawa Daniel keluar, tapi dengan tangannya yang patah, juga dengan kecederaan Daniel yang kena tikam tadi, menyukarkan misinya. "Ikram, kau pergi. Dah tak ada harapan dah buat aku. Nah, kau bagi duit ni kat mak aku. Kau tolong buang semua dadah yang ada kat rumah aku. Benda ni akan buatkan mak aku sakit lagi kalau dia nampak," pinta Daniel sambil menyerahkan dompetnya kepada Ikram. Daniel sebenarnya memang dah benar-benar cedera parah. Tak ada pilihan lain kerana api dah semakin marak. Ikram terpaksa meninggalkan Daniel. Z yang masih dirasuk tu cuba mengejar Ikram, tapi tubuhnya tiba-tiba dipeluk oleh Daniel dari belakang. "Kita sama-sama pergi neraka, syaitan Jahannam!" jerit Daniel sementara tubuhnya pun disambar api. Ikram berjaya melepaskan diri, sementara bilik bawah tanah tu terbakar. "Ya Allah, apa yang jadi kat sini?" jerit Ustaz Harun yang waktu tu datang menghampiri Ikram yang masih lagi terbaring akibat kesakitan dan kepenatan. Bersama Ustaz Harun waktu tu adalah Umairah. "Ikram, mana Daniel?" tanya Umairah. Ikram kemudiannya bangun dan memandang tepat ke arah Ustaz Harun. Daniel dah tak ada. Semuanya sebab kau, Ustaz Harun. Kau bukan ustaz, betul tak? Kau bukan ustaz? Kau celaka?" tanya Ikram dengan nada kemarahan. Harun waktu tu terus mendiamkan diri. Umairah pula bergerak perlahan pergi dekat sebelah Ikram. Apa yang kamu merepek ni, Ikram? Kamu ni pun..." "Dengan nama Azfa'un aku memanggilmu. Dengan ini juga aku menguncimu. Biar kaum Adam menderita, sama juga seperti kau." Itu yang kau baca masa Julia terbakar tadi, betul tak?" balas Ikram sambil melontar buku ritual yang dia ambil dekat bawah tanah tadi. Dia baling ke arah Ustaz Harun ni. Harun ataupun Ustaz Harun ni terus ambil buku tu dan akhirnya dia melontarkan senyuman jahatnya kepada Ikram dan Umairah. "Kenapa Harun? Kenapa sampai nak menyamar dan gunakan nama Islam?" soal Ikram kepada lelaki bertopengkan syaitan tu. Aku tak sangka kau boleh faham isi kandungan buku ni. Aku tak boleh pandang rendah dekat bekas pelajar tahfiz. Kata Harun sambil tu dia tersenyum sinis. "Baiklah, macam ni. Korang cuba bayangkan, adakah seseorang tu boleh berubah dengan hanya ujian dari Tuhan? Mungkin ada, tapi tak ramai. Tapi kalau orang tu didedahkan dengan perkara mistik sehingga kepada pengalaman menghampiri kematian, well, itu perkara berbeza. Betul tak? Tapi aku yakin benda tu kamu akan dapat pengajaran daripada situ. Dan satu lagi, manusia takkan berubah macam tu je. Mereka tetap degil dan menutup mata mereka walaupun ditimpa dengan pelbagai ujian. Kamu tengok, lihat peperangan, pembunuhan, hubungan sesama jantina. Walaupun Tuhan dah turunkan HIV sebagai tanda kepada pemaksiat, adakah jumlah pemaksiat ni turun? Tak. Jumlah mereka makin bertambah. Manusia takkan berubah macam tu je. Melainkan, Ikram bila dengar tu terus balas, dengan dedahkan mereka dengan benda mistik dan amalan yang bawa maut dekat hadapan mereka tu, itu tujuan kau? Ikram mencelah pernyataan Harun waktu tu.
Jadi kau Harun dengan bawa kami ke tempat yang kononnya surau dan biarkan salah seorang daripada kami dirasuk. Kau fikir kami akan berubah semula? Tambah Ikramnya lagi. Dan perkara tu disahkan oleh Harun. Ya, betul. Kau tengoklah kau Ikram, bekas pelajar tahfiz yang berubah menjadi jahil, kemudian percayakan Tuhan semula lepas menyaksikan semua ni. Ini menunjukkan cara aku betul. Kata Harun sambil tersenyum lebar. Walau bagaimanapun, Umairah yang tak termakan dengan hasutan Harun terus menampar wajah Harun. Pang! Kau tak guna Harun. Kau lebih percayakan kebolehan syaitan dengan kelebihan Allah, jerit Umairah kemarahan. Pada waktu tu, Harun terus mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam jubahnya. Betina, aku nak minta pendapat kau lah. Kalau kau nak bertekak, ni, kau bertekak dengan pistol ni, tengkin Harun kepada Umairah. Bajet suci konon. Aku tahu yang kau ni menipu pasal kau terlanjur. Betul tak Umairah? Kau cuba tutup kesalahan yang dilakukan oleh kakak kau sendiri, sebab kau sayang sangat kakak kau tu. Tapi ada dia peduli pasal kau? Ada? Tengkin Harun lagi. Ikram dia dengar terus terkejut dengan kenyataan Ustaz Harun tu. Rupa-rupanya Umairah masih lagi suci, tapi dia melindungi kakaknya yang sebenarnya melakukan maksiat. Umairah, awak... Kalau kau beritahu polis pasal apa yang berlaku kat sini, rahsia kau mati dengan aku. Kau akan tanggung malu kakak kau untuk sepanjang hidup. Harun cuba mengugut Umairah dengan perkara itu. Ketika situasi tu jadi semakin genting, tiba-tiba muncul Ruzain dari belakang dan menggigit belakang leher Harun ni. Jerit Harun kesakitan. Pistol dia terjatuh dan Ikram terus ambil senjata tu. Aku akan heret kau masuk ke neraka Harun, jerit Ruzain yang waktu tu tengah dirasuk juga. Ikram pula terlihat ada kelibat Daniel dan Zaid yang keluar dari bilik air tu, juga masih dalam keadaan dirasuk. Allahu Akbar, diorang ada lagi. Celaka, cepat masuk dalam, masuk dalam, arah Ikram kepada Umairah. Diorang tu pun berlari masuk ke dalam, dan mereka berdua kemudiannya terus bersembunyi dekat dalam surau yang tadi itulah Azfa'un tu. Harun pula terus teriak, "Aku tuan kau, kau tak boleh!" jerit Harun sebelum dia dilahap oleh 3 orang yang dirasuk tu. Sementara tu, 2 orang yang masih selamat, Ikram dan Umairah, terus menutup tingkap dan pintu. Walau macam mana pun dengan bangunan yang usang tu, Ikram menjangkakan bahawa mereka dapat pecah masuk. Dan ya, mereka bertiga yang kena rasuk tu berjaya masuk ke dalam. "Ikut kami, jantan tak guna!" teriak Daniel yang dah kena rasuk tu lah. Allahu Akbar, apa kita nak buat ni Ikram? Soal Umairah yang mula ketakutan. Ikram terus melepaskan tembakan kepada mereka yang dirasuk tu, tapi mereka tetap bergerak, memberikan tanda bahawa tubuh mereka dikawal oleh syaitan. Ikram kemudiannya nampak ada lubang yang dibuat oleh Julia sebelum tu, yang lubang besar dekat surau tu. "Umairah, kita lari ikut lubang tu. Jom, arah Ikram. Umairah terus keluar dari lubang tu, dan ketika tiba giliran Ikram, kaki dia pula ditarik oleh Zaid yang kena rasuk ni juga. Pegangan dia memang betul-betul kuat, menyebabkan tulang kaki Ikram ni retak. "Lari Umairah, lari!" Ikram mengarahkan Umairah untuk meninggalkan dia. Zaid kemudiannya melempar Ikram ke dinding. "Ikut kami ke neraka!" ujar Ruzain pula. Ikram waktu tu dia dah mula putus asa kerana dikepung oleh 3 orang lelaki yang dirasuk. Waktu tu juga satu suara bermain dekat fikiran dia. Jangan berputus asa Ikram. Bila hati dah lemah dan nak putus asa, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ibu bapa, dan paling penting, fikirkan tentang kamu. Kamu yang pilih untuk berputus asa. Ujian tu datang dalam pelbagai bentuk dan rupa. Hanya kamu yang dapat buat keputusan untuk berhadapan dengannya atau tidak. Pada waktu tu,
fikiran yang bermain kat fikiran dia waktu tu, Ikram terus macam tersentak tau. Dan dia mengumpulkan seluruh tenaganya yang masih ada untuk bangun, sebelum dia akhirnya membacakan ayat kursi serta ayat Al-Quran yang dia lupa sebelum ni. Dan dia mula baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'uzhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saat Ikram membacakan ayat-ayat tu, tubuh mereka bertiga yang kena rasuk tu mula menggeletar, dan sementara bangunan yang ada dekat situ mula bergegar. Celaka kau. Jerit mereka bertiga yang kena rasuk tu. Pada masa yang sama, Ikram capai lampu pelita serta bekas berisi minyak tanah milik Harun. Dia lemparkan minyak tanah ke arah mereka bertiga. Dan akhirnya api terus marak dan marak. Dan kemudiannya satu bangunan ataupun surau tu terbakar. Ikram! Jerit Umairah di luar melihat kebakaran tu. Ketika dia memikirkan mungkin dia je yang selamat, dan tiba-tiba muncul Ikram yang kemudiannya terbaring kesakitan. Ikram! Umairah terus mendapatkan lelaki tu. Umairah, aku rasa aku dah hentikan syaitan tu, kata Ikram kesakitan. Namun begitu, terpahat senyumannya pada Umairah. Mereka kemudiannya tertidur pada sebatang pokok sebelum menyedari bahawa matahari sudah pun terbit. Setelah tu, mereka berdua terus menuju ke pekan orang asli yang Harun pernah sebut sebelum tu. Umairah, sekarang ni ibu bapa kau akan tetap anggap yang kau dah rosak untuk selamanya. Kau tak kisah ke? Tanya Ikram masa waktu tu diorang dalam perjalanan ke kampung orang asli tu. Entahlah Ikram, saya tipu mak dan ayah saya, tapi saya cuba lindung kakak saya, sebab kakak saya tu satu-satunya anak harapan. Biarlah, yang penting Allah tahu apa yang terjadi, kata Umairah. Ikram terus diam seketika sebelum berkata, awak tahu tak Umairah, mungkin kalau saya tak alami kejadian malam tadi, mungkin saya tetap dengan kehidupan maksiat saya. Saya akan terus melawan Allah. Mungkin juga apa yang jadi malam tadi mungkin sebahagian daripada ujian Allah lah, kata Ikram. Umairah cuma mengangguk perlahan, dan mereka kemudian meneruskan perjalanan mereka, dan akhirnya mereka nampak memang betul ada pekan orang asli tu. Alhamdulillah, betul lah ada pekan orang asli tu. Dan waktu tu Ikram terus tanam dalam hati dia kuat-kuat. Sambil tu dalam hati dia berkata, ujian akan tiba, tak kira dalam bentuk apa sekalipun. Dan ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ujian untuk melihat kekuatan iman umat manusia. Dan aku Ikram pernah tewas sekali, dan aku takkan ulanginya semula. Tak kira apa yang akan jadi, aku akan tempuh selepas ni. Aku akan kuat. Aku mesti kuat, kata Ikram di dalam hatinya. Okay guys, so itulah dia cerita untuk video kali ini. Sebenarnya kisah ni ada sambungan dia, tapi saya perlukan feedback daripada korang. Kalau korang berminat untuk tahu sambungan dia, InsyaAllah saya akan sambung lagi. So kalau korang berminat, boleh komen-komen, like dan juga beritahulah kalau korang berminat untuk saya sambung cerita ni. Okay, dan saya harap juga kisah kali ni korang boleh ambil sebagai tiba dan jadikan sebagai pengajaran. So itu saja daripada saya. Harap korang semua tiba. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.